Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Sekali lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Namamu yang kudus. Shalom rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini kita akan mengkongsi tentang hubungan antara Yusuf dengan abang-abang dan bapa mereka. Dalam Alkitab Kejadian bab 37 ayat 4 berfirman, apabila saudara-saudara Yusuf nampak bapa mereka lebih menyayangi Yusuf, mereka benci Yusuf sehingga tidak mau bercakap baik-baik dengan dia lagi. Pada waktu tersebut, Yusuf berumur 17 tahun. Dia masih seorang remaja, seorang anak yang paling dikasihi oleh bapaknya Yakub. Yakub paling mengasihi Yusuf di antara 13 orang anak-anaknya. Dalam Alkitab memberitahukan kami, Yakub mengasihi Yusuf dan telah membuat sehelai jubah yang sangat cantik kepada
Yusuf. Jubah ini adalah jubah yang berwarna-warni. Pewarna masih sangat bernilai pada zaman tersebut. Dan jubah yang berwarna-warni ini hanya dimiliki oleh Yusuf. Abang-abang dan adik semua tiada. Pada zaman tersebut, ia adalah jubah boleh dikandaikan untuk pinjam duit. Boleh kita ketahuilah betapa nilai jubah ini. Pada umur 17, Yusuf adalah seorang remaja yang ikhlas dan murni. Dalam Alkitab memberitakan kami, Yusuf akan mengkongsikan kelakuan jahat abang-abangnya kepada bapa. Dan Yusuf juga sangat terus terang memberitahu abang-abang dan ibu bapa bahawa dia telah bermimpi abang-abang dan ibu bapa telah salut padanya. Dan ia telah membuat ibu bapa dan abang-abang dia marah kerana dia sebagai seorang anak ataupun adik, dia yang harus menghormati ibu bapa dan abang. Bagaimana dia abang-abang dan ibu bapa pula yang menghormati dan salut pada dia. Dalam Alkitab memberitahu kami, Yakub mengutus Yusuf untuk menghantar makanan untuk abang-abang yang menjaga domba-domba di kurung ataupun padan. Dia terus bertindak. Dia tidak mencari alasan ataupun dia tidak menolak permintaan bapa. Dalam umur 17, dia adalah seorang remaja yang ikhlas dan murni dan terus terang, manakala ia menunjukkan Yusuf kurang matang. Di bawah perlindungan bapa, dia hidup dalam dunia sendiri. Dia boleh menjadi seorang remaja yang murni, yang ikhlas, yang benar. Tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk menguruskan hubungan dia dengan abang-abang. Kelakuan dia ini telah membuat hubungan dia dengan abang-abang sangat kurang mesra dan sangat tension. Menjadi diri sendiri yang benar tidak bersalah. Tetapi kita bukan hidup dalam dunia bersendirian. Kita bukan hidup dalam keluarga seorang. Kita harus mempertimbangkan perasaan dan keperluan ahli keluarga atau orang di sekelilingi di sisi kami. Kita harus membuat keputusan yang mengenangkan hati Tuhan dan turut menjaga kemesraan kami dengan orang di sekelilingi ataupun orang di sisi kami. Sebagai bapa kepada Yusuf, pilih kasih dia terhadap Yusuf telah meletakkan Yusuf dalam posisi bertentangan dengan abang-abang dia. Apabila kita terjatuh ke dalam suatu suasana yang huru-hara ataupun yang susah, ingat, kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan menunjukkan jalan kebenaran untuk kami semua. Di dalam buku Matius bab 10 ayat 16 memberitahukan kami, dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Bijak seperti ular dan tulus seperti merpati bukan sesuatu yang bertentangan. Manakala ia adalah suatu kebijaksanaan. Kita membuat keputusan atau tingkah laku yang bersesuaian untuk menjaga kemesraan kami dengan orang di sisi ataupun menjaga kepentingan masing-masing tanpa menyusahkan pihak yang lain. Ini apabila Yusuf pergi berjumpa dengan abang-abangnya di padang, membawa makanan untuk mereka, abang-abang dia telah muncullah fikiran untuk membunuh Yusuf. Ini telah memperingatkan kami sebagai ibu bapa, kita harus sama rata di antara anak-anak kami. Jangan kita pilih kasih. Seperti tangan kita, yang tapak tangan dan muka tangan, semua daging kita. Mana-mana satu muka cedera, ia akan membawa kesakitan dan kesusahan kepada kami. Walaupun akhirnya abang-abang tidak bunuh Yusuf dan mereka telah menjual adik mereka ke luar negara untuk menjadi hamba. Pada zaman tersebut,
Kalau seseorang dijual menjadi hamba, bererti seumur hidup mereka tidak akan berjumpa dengan ahli keluarga mereka. Dijual untuk menjadi hamba bererti kehilangan kebebasan, dan ia berkemungkinan besar keturunan anak cucu semua akan menjadi hamba. Dalam satu hari, Yusuf telah menjadi anak yang paling dikasihi oleh bapa, telah menjadi hamba yang dijual ke luar negara. Rakan-rakan sekalian, kita harus menjadi seorang Kristian yang matang, seorang anak yang matang, seorang ibu bapa yang matang, pasangan suami isteri yang matang, pekerja yang matang, bos yang matang. Bukan kata tidak boleh menjadi diri sendiri yang benar. Matang bererti kita akan mempertimbangkan kepentingan dan keperluan orang lain. Kita harus membuat keputusan yang rasional, yang boleh menjaga perasaan dan menjaga kepentingan semua pihak. Seperti dalam buku Matius 10 ayat 16 yang tadi kita bacakan, saya ulang sekali lagi. Dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Menjadi ular yang bijaksana bererti mempunyai kebolehan untuk membuat pertimbangan, bijaksana dan berhati-hati. Tulus seperti merpati adalah bererti benar dan ikhlas. Kalau kita mempunyai kebijaksanaan seperti ular tetapi tiada tulus seperti merpati, kita mungkin menjadi orang yang jahat dan yang cari pasal. Oleh itu, dalam buku Roma bab 16 ayat 19 berfirman, semua orang telah mengetahui ketaatanmu, oleh itu aku bergembira tentangmu. Aku mahu kamu bijak dalam kebaikan serta bersih daripada kejahatan. Oleh itu kita haruslah bijak dalam kebaikan dan bersih daripada kejahatan. Semoga kami semua menjadi seorang Kristian yang matang. Kita akan lebih mempertimbangkan keperluan orang lain, bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita akan bijak dalam kebaikan dan bersih daripada kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami di syurga, semoga kami semua akan menjadi seperti yang Engkau berfirman, bijak seperti ular, tulus seperti merpati, dan juga bijak dalam kebaikan dan bersih daripada kejahatan. Supaya kami boleh menjadi seorang Kristian yang matang, yang memuliakan nama Engkau dan tulus menjadi kesaksian kepada Engkau bagi orang yang belum mempercayai kepada Yesus Kristus, dan juga menjadi kesaksian kepada mereka yang ingin mencari kebenaran. Oh Tuhan, bimbinglah kami menjadi seorang Kristian yang mempertimbangkan kepentingan orang lain, yang menjaga kebaikan orang lain di dalam keluarga kami, di dalam tempat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless. Tuhan memberkati.